Jadi itu sebab malam ni alhamdulillah, syukurlah kita datang beramai-ramai. Malam ni tajuk kita, aku, masjid dan keluarga sakinah. Macam tu lebih kurang kan? Ya ke tidak? Saya pun dah terlupa dah. Lebih kurang macam tu lah. Banyak bona ceramah tuan-tuan. Dah lama tak, dia bila dah lama tak balik rumah, mula meragam kepala tu. Kan? Dan alhamdulillah lah, dah berapa lama kan, 2-3 hari ni memang main dekat apa kata ceramah di Kuantan ya. Alhamdulillah. Saya pun dah lama. Muazzam ni first time. Kalau tidak berhenti makan ni sini. Berhenti makan, semayang. Yang ini baik ceramah dengan tuan-tuan. Jadi alang-alang dah ceramah, kenalah lama sikit kan. Kenalah lama sikit. Tolonglah tutup pintu belakang, tanya bagi balik bab. Malam ni ada makan tak? Ada makan? Makruh ceramah dah lama kalau makanan ada. Kan? Jadi bila cerita pasal keluarga sakinah, senang saja. Simple saja. Kebahagiaan disebutkan bagaimana dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis-jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Cenderung dan rasa tentram itulah sakinah. Dan begitu juga dia menjadikan di antara kamu perasaan kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Cerita sakinah tenang. Tenang bawa pada bahagia. Bahagia ni nak beritahu tuan-tuan dan perempuan sekalian, bahagia ni bukan letak kepada mata, letak ke hati. Itu sebab Nabi sebut dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Kalau baik seketul daging itu, maka baiklah seluruh tubuh itu. Kalau tak baik seketul daging itu, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah sesungguhnya seketul daging itu adalah hati. Bahagia letak kat hati. Itu sebab mak ayah kita dulu hidup susah tak komplain sebab hatinya senang. Rumah pakai lampu pumpnya, pam. Walaupun tak berapa orang, happy. TV tak ada, hati senang. Hari tengok TV pun hati tak senang. Apa tak cuba tengok berita tu. Nah berita tu dia bercakap. Tak cukup dengan bercakap, ada pula pengumuman ke atas tu. Ke bawah tu merayap-rayap tu, mengangkat-angkat berita bawah pula bertulis. Orang tu tengok tak mana satu nak dengar, tak mana satu nak baca. Kan hara tu, tengah dengar cerita pandang bawah tiba-tiba dah meninggal. Siapa pula yang meninggal tu? Kau nak tunggu berpusing balik berita tu. Warning tuan-tuan. Warning. Tak tenang. Kebahagiaan bukan letak di mata, letak di hati. Kenapa saya sebut di mata? Manusia jadi tak bahagia sebab mata sibuk tengok apa yang orang lain ada. Tengok orang lain kereta besar, dia pun nak kereta besar. Tengok orang tu pergi Mekah banyak kali, kita pun nak pergi banyak kali. Contohlah. Kan? Kalau memang ada rezeki, ada kemampuan, tu lainlah. Kan? Tengok orang tu pakai kereta besar, tengok orang tu rumah besar, dia pun nak rumah besar. Tetapi dia tak tahu akan masalah di sebalik yang mereka perolehi. Sebab pengetahuan kita dengan mata kita ni terbatas setakat yang kita nampak. Apa yang orang rasa kita tak tahu. Tu sebab ada orang rumah besar tapi tak bahagia, duit banyak tapi tak bahagia. Kita dalam poket tinggal RM10, hati senang duduk dengan kawan-kawan. Minum sampai pukul 3 pagi, lepas tu balik tidur, besok pergi subuh, senang hati, tak ada hal. Tapi orang lain duit banyak, belanja pun tak sampai belanja. Dia punya berbual pun pelik daripada orang. Pelik. Tu sebab jangan minta kaya perangai tak semanggah, ambil apa? Tahu semanggah? Tak senonoh lah. Tak apa benda perangai. Orang duit banyak ni, YouTube macam-macam dia upload dah. Macam perangai ragam tunjuk ke orang. Ni balas sebaik gaya tu orang tau, orang. Ya, biarlah kita susah, tak payah sakit-sakit kepala. Betul? Kan? Orang ni duit banyak, apa banyak. Saya pernah pergi ada satu rumah. Orang kaya ni lain perbualan dia, lain. Tak sama dengan kita tu. Dia lain alam dia. Saya pernah pergi ke satu rumah ni, rumah orang kaya ni, saya berbual dengan dia. Saya memang diminta ceramah kat rumah tu. Saya tanya, Datuk, besar betul rumah Datuk, cantik betul. Agaknya mahal ni tu. Masa saya beli tu murah lagi tuan. Ya. Masa saya beli dulu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab kan? Baru 4 juta tau jawab dia. Nampaklah. Tapi pada dia tu bukan belagak, tapi memang tu bahasa dia. Tak payah tuan-tuan. Bilalah aku nak pakai Mercedes macam orang tu, bilalah aku nak pakai BMW macam orang tu. Tak payah. Kita naik Azia, naik Viva, masuk servis 200-300, settle keluar balik.
Orang tu naik Mercedes, masuk je pusat servis, baru melambai tau. Selamat datang. 2,000 tu. Tu baru selamat datang, belum tukar barang lagi kan. Oh, tak apa nak pening-pening kepala. Kan? Road tax kan wadong. Road tax dengan insurans wadong. 5-6 ribu insurans dia. Kita yang 300-400 pun mana. Ini nak minta 5-6 ribu. Tak payah. Saya teringat arwah wan saya, arwah nenek saya. Dia kata satu peribahasa yang tak ada dalam buku peribahasa Melayu. Kancil kalau nak berak macam gajah mati dia. Faham tak maksud dia? Ikut kemampuan kita sudahlah. Kan? Jadi tak bahagia sebab nak jadi macam orang. Jadi kata kunci dia apa? Hati jadi tak bahagia sebab kegagalan kita untuk bersyukur. Allah dah beritahu dalam surah Ibrahim ayat 7. Kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semua tahu. Mengangkat masjid pun kadang ada tu. Barang siapa yang bersyukur, Allah kata apa? Allah akan lipat gandakan. Syukur Allah gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, kita tidak bersyukur, Allah janjikan azab yang amat pedih untuk kita. Sangat clear Allah Ta'ala beritahu. Syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Syukur dengan lisan, perbuatan kita. Syukur dengan hati kita, tindak tanduk kita. Dan syukur dengan memelihara nikmat Allah bagi kat kita. 3 benda je Allah Ta'ala tanya kat hidup kita. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa? Allah Ta'ala tanya nikmat umur. Nikmat umur. Wahai si fulan, kau hidup dulu umur kau berapa tahun, macam mana kau habiskan umur kau? Aku dulu hidup ya Allah 70 tahun. Macam mana kau habiskan? Aku banyak enjoy ya Allah. Bila kau pergi masjid, umur dalam 60 baru sampai. Aku umur 40 baru sampai. Itu pun duduk kat dinding. Contoh. Ni bukan cakap sesiapa ni, contoh. Jangan beralih pula ni contoh. Kan? Ya, kadang-kadang benda tu dia tanya. Kemudian kedua, nikmat muda. Masa muda dulu kau habiskan untuk apa? Banyak pergi funfair, banyak pergi relax, banyak pergi tayang, banyak pergi buat benda-benda berhibur masa muda. Pun kena jawab. Ketiga, Allah Ta'ala akan tanya dari segi nikmat harta. Kemana kau belanjakan harta kau tu? Kan Nabi pun pesan, carilah rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu sumber rezeki. Allah tanya, kemana kita belanja pun Allah Ta'ala tanya. Ya, banyak tak kau sedekah? Banyak. Berapa? RM50. Berapa lama dah kau duduk kat Muazzam? Dekat 30 tahun. Sampai tak sumbangan kau pada Masjid Muazzam tu 3,000 setelah 30 tahun. Monong fikir. Macam mana nak sampai setiap kali Jumaat mempertahankan keseringgitannya. Manjang singgit. Cubalah upgrade sikit. Cukup bulan dapat gaji, tinggi sikit bagi. Awal bulan tak ada, kurang sikit. Jangan tak bagi, bagi sikit. Tapi dapat gaji, lain level. Dapat bonus, lain level. Kemudian kalau tulis borang sumbangan tu, kalau sumbangan pada orang susah, RM1, tulis. Nama, penuh, tulis. Betapa ikhlasnya kita. Walaupun singgit. Ini lagi besar duit tu, lagi besar tulis nama biar orang tahu kita bagi. Ini lagi kecil duit tu, lagi besar hamba Allah tu. Dia patutnya yang sikit tu lah kita tulis nama, sebab tu ikhlas habis lah tu. Ini hamba Allah sebab takut orang tahu dia bagi singgit je. Ya, bukan sebab dia ikhlas pun. Kan? Yalah ikhlas lah tu. Dan seorang tu pula 20 tahun duduk Muazzam mempertahankan 50 sen. Bilal sampai tanya, kau ni asyik 50 sen ni. Mana kau tahu Tuan Bilal? Kau longkung bunyi. Orang lain ni lah soalnya masuk duit tu tank dia melantun bunyi tang kan. Tu tahu 50 sen tu kan. Bagilah sumbangan banyak-banyak sikit. Menurut masjid rumah Allah ni. Kan apa nak kira? Jangan cakap ni cantik ni duit banyak. Kalau dia duit banyak dia takkan ambil pengumuman lah. Ni mulalah dia pada JK masjid sabarlah banyak orang kutuk-kutuk tu biasa, pedulilah. Setiap karya memang ada wakil yang masuk air. Aduh yang mana tak perhati duit banyak program tak ada. Itulah ayat kan. Jawab balik, program banyak kau yang tak ada. Cakap dia banyak cerita. Banyak cikadak kan. Bagi sumbangan. Kita ingat apa? Hari ni malam ni datang, tak ada siapa kena bayar. Semua percuma malam ni datang lah.
Tak ada kira pun datang. Paling kuat kena bayar pun penceramah. Kan? Lupa pula. Iyalah. Kita mana dah kena bayar? Siapa yang ni kena bayar dulu. Kalau tidak orang tak datang. Tak ada, percuma. Ni dah berapa minggu meeting dah. Jadi tak ni? Betul tak ni? Confirm tak ni? Uruskan permit lagi apa semua. Tuan-tuan ingat senang tahu komplain je. Syukurlah ni. Ni malam ni saya. Malam besok ada lagi penceramah lain. Datanglah. Jangan kira-kira nak siapa penceramah. Majlis ilmu datang untuk kita. Jagalah elok. Nikmat harta kita belanja ke mana? Sumbangkan kat masjid. Bagi banyak-banyak. Rumah Allah. Barang siapa yang membina rumah Allah, maka di akhirat besok Allah janjikan dalam syurga mahligai istana untuk dia.